Menyalahguna nikmat Allah ini satu ancaman yang dahsyat di hari akhirat nanti, kerana akan Allah hitung balik tentang apa salahnya kita dengan nikmat dia beri selama ini. Tak ada benda melainkan Allah hitung balik. Dan hak Allah untuk hitung balik, hak dia. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, wala sawfa yarda. Yang menanti kita ialah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa'atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alayna wardina warda 'anna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya rabbal alamin. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima dari kalangan hamba-Nya yang bertakwa. Surah Al-Ma'idah ayat 27. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lain, "Wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, akan dihapuskan darinya dosa-dosa dilakukannya dan diberikan pahala yang sebesar-besarnya. Surah At-Talaq. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, "Wallahu waliyyul muttaqin." Dan Allah Subhanahu wa taala penjaga kepada orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Jathiyah ayat 19.
Yang berbahagia dan dihormati Al-Fadhil Datuk Nazir Masjid Al-Falah dan seluruh jajaran kuasa. Yang dihormati yang berbahagia Al-Fadhil dan imam kita pada pagi ini Al-Fadhil Tuan Bilal, dan yang dihormati, dikasihi, yang diraikan seluruh kehadiran para jamaah, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tama, alhamdulillah, segala puji kepada Allah kita ucapkan. Selawat dan salam atas Nabi tercinta kita lafazkan. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Kita masih diberikan Allah rezeki, nikmat yang amat besar. Pada pagi yang penuh barakah ini, kita masih dapat meneruskan nikmat kehidupan kita. Dan mudah-mudahan nikmat yang kita nikmati ini menjadi asbab untuk kita dalam keselamatan, dalam kerahmatan, bukan dalam kekecewaan, apalagi dalam kepayahan azab di hari akhirat nanti. Oleh itulah tuan-tuan dan puan-puan, bukan kecil maknanya sesaat dipenuh di waktu yang penuh barakah ini, di pagi yang penuh ketenangan ini, bila kita dapat bersama-sama di surau, di rumah Allah, di masjid ini. Terkejap tadi Al-Fadhil Tuan Imam kita dalam solatnya, memimpin solat subuh kita, membacakan dalam rakaat yang kedua tadi surah Al-Lail. Dalam bacaan beliau tadi, satu ayat yang boleh kita ambil sebagai iktibar, peringatan dari Allah kepada kita, iaitulah firman Allah Subhanahu wa taala, Allah sebut dengan jelas dan terang, inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Dalam bacaan ayat tadi dibacakan imam kita, rakaat kedua tadi, surah Al-Lail, Allah sebut satu perkataan yang penting, inna alaina lal huda. Ke atas kamilah dalam soal memberi hidayah, atas kamilah dalam perkara hidayah. Tuan-tuan, kalau kita renung tentang ayat ini secara mudah dah. Sebab saya kira bila dengar baca imam tadi dalam solat tadi, tersentak sekejap. Kerana makna yang tersirat di sebelah ayat ini begitu penting untuk dihazam. Walaupun tak panjang pun tak apalah, kita ambil sekadarnya. Kerana bila Allah sebut inna alaina lal huda, atas kamilah persoalan hidayah dan sebagainya, menunjukkan kepada kita bahawa dalam kita beramal, dalam kita beribadat, dalam kita buat apa bentuk kebaikan dalam hidup ini, kita tak akan putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Betullah kita kena usaha dalam konteks ibadat, kita nak supaya warna ibadat kita
warna yang bersih, yang tenang, membahagiakan. Maksudnya, kita berusaha ibadat semacam pagi ni kita bangun seawal jam 5, boleh jadi kalangan tuan-tuan pukul 4 dah bangun, hampar sejadah, ambil wuduk, persiapkan diri, tegak di atas 3 sejadahnya, takbir diangkat, rukuk dan sujud, kemudian selesai bagi salam, 2 rakaat, 4 rakaat, salat tahajudnya, tangan ditadah ke langit, air mata tumpah, zikir, tasbih, tahmid, merayu, meratap pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita usahakan. Kita usahakan. Tetapi Allah Maha Kaya. Dalam soal, Allah nak beri kita sesuatu lebih pada itu. Keselamatan, keamanan, kebahagiaan, keredaan, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kena usaha. Tidak ada hidayah bagi orang yang tak mencari. Tak ada hidayah bagi orang tak berusaha, tak ada. Tak mungkin Allah campakkan hidayah begitu mudah, tak mungkin. Tak mungkin Allah beri hidayah secara mudah-mudah je. Tiba-tiba dapat kebaikan, tidak ada. Betul, proses kita nak hidayah, kita usaha. Ialah dengan usaha, sama ada bangun awal pagi, bertasbih, bertahmid macam tadi, kita menangis, meratap akan dosa kita, kesalahan kita. Yang berbaki, Allah sebut, inna alaina lal huda, atas kamilah. Dan bila Allah berjanji untuk beri hidayah, dan kita usaha, jangan bimbang. Betullah kita dalam hidup beragama, apapun keadaan kita, mesti bermula dengan al-mujahadah, usaha. Mesti. Dalam kita dapat rahmat, hidayah, kebaikan, keselamatan, keamanan, kebahagiaan, ketenangan, keselesaan, apa saja, pertama mesti ada al-mujahadah, usaha. Mengambil ruang-ruang usaha kena ada. Sikit sebanyak kena ada. Barulah kata Allah, inna alaina lal huda, atas kami dalam hidayah ini. Itu satu ayat yang nampak ringkas, padat. Betullah kata kalangan para ulama kita, ini pandangan para ulama juga, menyatakan bahawa kalau kita dah berusaha, ada mujahadah, ada keinginan, ada kemahuan, ada kehendak, usaha kita lakukan, pasti dan mesti Allah tidak akan kecewakan kita. Allah pandu kita, Allah tarik kita kepada jalan kebaikan, itu hidayah namanya. Satu. Yang keduanya, dalam bacaan imam tadi, saya sebut ini tuan sebab kadang-kadang imam-imam kita ni, mereka bila imam kau solat, mereka merancang nak baca apa dalam solat maghrib ke isyak, subuh, dalam bacaan yang terang nyata jariah lah. Mereka merancang, bukan baca sekadar baca. Jadi ada makna sebab itu. Dalam bacaan imam tadi juga, Ustaz Fakhrazi tadi juga, ayat daripada surah yang sama, penghujung Al-Lail, Allah sebut kepada kita dengan satu ayat yang begitu menarik sekali. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda." Penghujung surah Al-Lail tadi dengan ayat 3 terakhir, "Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda." Allah tegas kepada kita bagaimana tiap-tiap orang itu ada nikmat Allah akan beri kepadanya. Kita hidup dalam suasana nikmat memang Allah beri. Betullah tidak ada orang boleh berkata saya ni tak berbanyak nikmat, saya ni nikmat tak banyak macam orang.
saya ini tak berapa banyak macam orang lain nikmatnya. No. Tiap-tiap kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma ukuran kita, kadang-kadang kita baca ukuran kita. Sikit, banyak, besar, kecil. Itu ukuran kita. Tapi dalam ukuran Allah Subhanahu wa taala bukan begitu. Kecil besar ukuran kita. Banyak sikit ukuran kita. Tapi Allah tak kira begitu. Sebab semua nikmat Allah beri besar belaka, tak ada kecil. Batu Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah ada berkata, kalau bercakap tentang nikmat rezeki Allah beri kepada hamba-Nya, semuanya nikmat yang besar. Tak ada nikmat yang kecil dalam maksud sikit, kecil atau tidak ada, kata Imam Al-Ghazali. Semuanya besar belaka. Sebab Allah tidak akan membeza-bezakan nikmat anugerah pada hamba-Nya, melainkan yang membeza-bezakan adalah hamba itu sendiri. Itu titiknya. Tapi bagi Allah tidak. Maka kata Imam Al-Ghazali, mana mungkin, ini pandangan para ulama, mana mungkin dalam hidup kita ada nikmat yang kecil. Cuba sebut, mana nikmat yang kecil? Nikmat pendengaran. Kecil, tak kecil. Nikmat boleh megang jamah, letak. Kecil, tak kecil. Semua nikmat besar. Penglihatan mata melihat kecil, besar. Besar, tak kecil. Sebab semua nikmat itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin manusia menciptanya dan mengadakannya. Kata Imam Al-Ghazali, tidak ada nikmat kecil, yang ada ialah semuanya besar. Tuan-tuan sekalian, lalu Allah sebut kepada kita, wa ma li ahadin 'indahum min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la. Kita hidup ini, bila Allah anugerahkan nikmat yang begitu kepada kita, sama ada nikmat apa sajalah, penglihatan, pendengaran, bangun, duduk, bercakap, makan, minum, semuanya untuk apa? Harapan, tujuan kita yang utama ialah illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, semuanya terarah kepada mohon daripada Allah keredaan. Nikmat ini mencipta keredaan. Nikmat ini membawa kepada keredaan. Illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la, untuk mohon keredaan Allah Subhanahu wa taala. Batulah, maka dalam hubungan dengan nikmat, tugas kita satu saja. Jangan salah guna nikmat anugerah Allah. Jangan salah guna nikmat anugerah Allah Subhanahu wa taala. Menyalahguna nikmat Allah ini satu ancaman yang dahsyat di hari akhirat nanti, kerana akan Allah hitung balik tentang apa salahnya kita dengan nikmat dia beri selama ini. Tak ada benda melainkan Allah hitung balik. Dan hak Allah untuk hitung balik, hak dia. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, wala sawfa yarda. Yang menanti kita ialah keredaan Allah Subhanahu wa taala. Saya tak nak bincang secara detail ayat ini, tapi mengambil rumusan. Maka tuan-tuan, ayat ini, ketiga ayat ini terakhir ini, menyatakan tentang nikmat Allah yang banyak dalam hidup, dan keseluruhan nikmat itu untuk kita dapat redha rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan jangan salah guna nikmat yang Allah beri kepada kita. Kerana itulah, maka dalam hukum hidup beragama kita, tak ada satu pun nikmat yang kita dapat melainkan akan datang balik dalam bentuk mendakwa kita semula di padang mahsyar. Nikmat mata, nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat kaki, nikmat telinga, nikmat perkataan, nikmat perbuatan, nikmat harta, nikmat apa saja, semuanya akan bersaksi kembali di depan Allah di hari akhirat nanti. Semuanya bersaksi balik, baik ataupun buruk, benar ataupun salah. Wallahu alam. Ini sekadar
lontaran di sebalik bacaan imam tadi, bila saya dengar imam baca tadi, Ustaz Fakhrul baca tadi, kedua tadi, Allahu Akbar. Begitu menarik ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita boleh faham secara mudahlah, menjadikan kita lebih terasa nikmat Al-Quranul Karim, satu nikmat yang bukan kepalang, yang bila kita dengar dan faham tentangnya akan menusuk masuk dalam jantung hati kita, melekat peringatan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Cuma tinggal lagi tuan-tuan, yang ini cabaran kita lah. Saya suka sangat sebut dalam bicara saya selama ini pun, di mana-mana cabaran kita ialah bagaimana kita nak dapat manfaat di sebalik Al-Quran kita baca itu. Di samping pahala dapat, manfaat yang lebih jauh lagi, kefahaman. Itu cabaran kita. Itu cabaran saya, cabaran tuan-tuan. Tapi kalau kita benar-benar nak mengambil manfaat Al-Quranul Karim, nak betul-betul mengambil manfaat Al-Quran dari sudut maknanya, maksudnya, arahan Allah yang kita baca tadi, kita mau tidak mau mesti sentiasa merujuk kepada Quran terjemahan. Rancangkanlah dalam dari hidup kita seharian untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, makna-maknanya. Rancangkanlah. Saya tak kata wajib tengok daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, makna-makna, tapi rancangkanlah. Rancangkan. Kalau kita rancangkan bacaan Quran dengan makna sekali, dia akan jadi benda melekat. Saya tak bagi contoh yang jauh. Contohnya mudah saja. Contoh Fatihah sajalah. Fatihah saja. Dah kita usaha. Di samping baca Fatihah hari-hari, usaha pula untuk memahami makna. Bukan faham, tahu makna. Faham tu tafsir. Tahu makna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim. Tuhan yang maha pemurah, lagi maha penyayang. Maliki Yaumiddin. Yang berkuasa pada hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau sembah, Engkaulah tempat mohon bantuan pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Tuhan kami, tunjuklah kepada kami jalan yang lurus, yang benar. Sampai ke akhir. Kita baca ayat tadi dan kita perhati makna. Dan baca makna sentiasa. Tidakkah itu bila kita dengar Fatihah, orang baca, kita baca, dia makna tu secara direct akan masuk dalam hati kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Memasukkan makna dalam membaca tadi, jadikan hati kita lebih bercahaya, lebih merasai. Contohnya tuan, contoh yang lain banyak lagi lah. Contoh Fatihah. Yang berbaki banyak lagi. Sebab itulah usaha kena ada. Kita jangan sempitkan usaha itu. Sebab itulah kata seorang tokoh besar, Imam Al-Hasan Al-Basri, siapa yang berusaha ke arah kebaikan, pasti dia akan cipta kebaikan. Tapi siapa yang berusaha ke arah kejahatan, pasti dia akan cipta kejahatan. Itu benar biasa. Kalau kita buat kebaikan, kita akan cari kebaikan, buat kebaikan, dapat kebaikan. Baik. Tuan-tuan, itu sekadar muqaddimah pun dah ceramah dah kira ni. Kebetulannya, sebab imam tadi baca surah Al-Lail, rakaat kedua, saya pun rasa perlu disampaikan ringkas. Bukan tafsir, cuma tadabbur umum saja. Yang tafsir panjang cerita baik. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebenarnya pada pagi ini, dalam cadangan saya bukanlah nak tafsir pun, tetapi nak ajak tuan-tuan untuk merenungi beberapa wasiat yang telah dibawakan oleh para alim ulama kita sebagai satu peringatan. Kerana pagi-pagi ini dah jadi benda biasalah kita ni, hati kita masih tenang, jiwa masih lapang, dan kita terasa pagi-pagi ini kita mudah menerima banyak kebaikan. Dia berbeza waktu petang, tengah hari. Petang ni dah serabut macam-macam dah. Tengah hari pun dah boleh serabut, tapi pagi-pagi ni kita tenang. Awal pagi ni tenang. Kita belum lagi ada aktiviti yang lain. Kita bermula dengan zikir, tasbih, tahmid, qiyam tahajud, berjemaah subuh, dan sekarang di masjid tenang. Baik. Saya nak sebut kepada tuan-tuan pada pagi ini, ada satu dua wasiat yang saya duk baca selama ini, dan saya kira saya nak sampaikan berasas kepada apa yang telah
disebutkan para ulama kita. Salah satunya ialah yang disebutkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kira-kira kata-kata ulama lah ni. Ulama sahabat dan ulama bukan sahabat. Satu kata-kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu yang cukup menarik. Dia cuba nak wasiat kita satu benda yang besar. Dalam konteks nak bina hidup yang sempurna. Hidup yang baik-baik. Hidup yang baik-baik. Hidup yang dalam keadaan tenang bahagia. Umar dia kata apa? Dia kata, Ra'aitu jami'al akhila falam ara khalilan afdal min hafzil lisan. Wa ra'aitu jami'al libas فلم أرى لباسا أفضل من الورع ورأيت جميع المال فلم أرى مالا أفضل من القناعة ورأيت جميع البر فلم أرى أفضل من النصيحة ورأيت جميع الأطعمة فلم أرى طعاما أفضل ألذ من الصبر. Kata-kata yang cukup tersusun. Wasiat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Wasiat sahabat Nabi bernama Umar Al-Khattab. Ulama sahabat lah ni. Dia kata apa? Tolong dengar elok-elok dan saya tidak akan mentafsir jauh lah. Sekadar itu saya tafsirkan. Kata Umar, Ra'aitu jami'al akhila. Aku duk perhati tengok, dia kata, dalam hidup ini banyak benda yang sifatnya menyeronokkan, membahagiakan. Banyak benda menyeronokkan yang jadikan aku ni rasa seronok, kamu pun seronok. Banyak benda. Memang tuan-tuan, kalau kita renung, banyak dalam hidup benda menyeronokkan. Kejap lagi boleh breakfast. Ada juga hari ini saya difahamkan 4 penaja pada pagi ni. Alhamdulillah, moga-moga semua para penaja untuk breakfast pada pagi ini, Allah berkati rezeki mereka, Allah tambahkan berkat rezeki mereka dan Allah berikan mereka segala pintu rahmat insya-Allah. Kerana bagi orang makan, Allah permudahkan, kita doa. Dan kita pun dapat nikmat daripada makanan siapkan nanti. Alhamdulillah, rezeki lah tu. Seronok. Alhamdulillah. Dalam bab makan minum, seronoklah. Kena pula free, lagi seronok. Contohnya, rezeki kita bersama. Banyak keseronokan. Dalam bab keluarga, apa tak seronok? Anak-anak satu hari balik berkampung di rumah. Semua abang ada, adik ada, ucu ada, semua ada. Seronok atuk ataupun tok mahnya. Cucu datang ke rumahnya. Makan bersama, seronok. Banyak benda kita seronok tuan dalam hidup ini. Boleh ke sana sini, melancung, ke jauh, bawa keluarga, seronok. Macam-macam lah. Tapi kata Umar, dalam seronok-seronok itu, ada benda-benda yang lebih menyeronokkan lagi. Apa dia? Ini disebut kepada kita. Falam ara khalilan afdal min hafzil lisan. Dalam seronok-seronok itu kata Umar, aku melihat tak ada benda paling seronok bila dapat jaga lidah. Ke situ dia pergi tuan-tuan. Kita dah ingat bab seronok ni makan, minum, keluarga, anak-anak tadi. Tak. Umar kata, dalam seronok-seronok hidup ini, aku paling seronok melihat bila mana dapat jaga lidah. Hafzil lisan. Seronok kata dia. Sebab apa? Aku tak bercakap dusta, aku tak berbohong, aku tak mencaci, aku tak mengeji, aku tak adu domba, aku tak bercakap benda-benda yang keji dan palsu. Aku seronok. Ini paling seronok. Nampak tuan-tuan? Ya Allah, tuan-tuan, nak kata apa lagi? Yang cakap ini Umar, bukan calang orang, sahabat Nabi, tapi nilai yang dia sampaikan kepada kita. Dianggap jaga lidah itu menyeronokkan. Kita tak fikir macam tu. Saya pun tak kata paling seronok dapat jaga lidah. Yang seronok makan lah. Nasi Arab, mandi, penuh pinggang. Oh seronok. Kita seorang-seorang, kambing, seketul. Seronok lah. Itu kepuasan kita. Kepuasan saya lah, bukan kita saya. Tapi Umar dia sebab apa? Bila dapat jaga lidah. Min hafzul lisan, paling seronok dan membahagiakan. Nampak tuan-tuan? Inilah watak seorang yang
merasa sonok dalam hidupnya. Sebab dengan lidah dia jaga mana dia ada musuh, mana dia ada lawan, yang ada kawan, teman. Sebab lidahnya tak pernah nak caci maki, nak kata, nak adu domba, dusta bohong. Tengok tuan-tuan, ini pegangan kita kena pegang. Kata Umar lagi, wa ra'aitu jami'al libas, aku dah tengok dalam hidup macam-macam pakaian. Sonok pakaian ini. Yang mahal-mahal lagi sonok. Yang mahal-mahal lagi sonok. Sekali pakai di badan dekat dengan 10,000. Daripada atas kepala ke bawah 10,000. Oh sonok tuan-tuan. Kasut saja pun 1,500 contohnya. Jam kat tangan pun 6,000. Bayangkanlah. Sonoklah. Siapa tak sonok? Yang mahal-mahal. Tambah pakaian pula yang jenis-jenis emas berlian. Lagi sonok. Tangan penuh. Sebelah tangan saja tak mahal 60,000. Belah tangan saja tu. Sebab apa? Cincin dengan rantai. Dengan apa ni? Gelang ke? Contoh. Belah kiri pula 60,000 lagi. Tangan saja 120,000 dah. Sebab apa? Cincin berlian di kiri kanan. Contohnya. Tak sonok. Sonok. Tak masuk baju lagi. Dengan kain tudungnya. Dengan kasut dengan bagnya. Tuan-tuan, sonok. Tapi Umar kata, sebanyak-banyak pakaian yang paling sonok, kata Umar, lam ara libasan afdal minar wara'. Pakaian yang paling sonok ialah kita bersifat wara'. Ke situ dia pergi. Umar, tuan-tuan, tengok dia punya cakapan tu ke arah tu. Pakaian paling sonok wara'. Dia kata pakaian wara' ni. Mana wara' apa tuan-tuan? Wara' dalam bahasa mudahnya ialah kita mengawal diri daripada benda yang tidak baik, hatta benda syubhat. Itu wara'. Tak terbuat benda yang buruk, tak buat benda yang syubhat. Itu kata Umar pakaian yang paling hebat bagi orang yang beriman. Dan berpakaian. Kita nampak pakaian, baju, songkok, kopiah, mungkin seluar ataupun kasut. Ataupun barang kemas. Tapi Umar sebut, pakaian paling sonok bila kita dihasilkan wara' dalam hidup kita. Anda laki-laki, anda perempuan, anda eksekutif, anda tok imam, anda CEO syarikat, anda orang besar, orang kecil, wara' ada dalam hidup tuan-tuan. Itulah pakaian yang utama. Allahu Akbar. Kata-kata cukup menarik. Umar kata lagi apa dia kata? Wa ra'aitu jami'al mali falam ara malan afdal minal qana'ati. Aku paling sonok tengok harta ni. Harta paling sonok. Memang siapa yang tak suka harta dapat bertimbun-timbun, masuk. Siapa tak nak tuan-tuan? Kekayaan siapa nak tolak? Tak bertolak kita kekayaan. Tapi kata Umar, sebenarnya harta yang paling membahagiakan ialah al-qana'atu. Berkecukupan dengan apa yang dia ada. Maksudnya ialah harta tadi yang halal. Sikit pun halal, yang banyak pun halal. Itu dinamakan al-qana'atu. Dia kontrol harta tadi. Dengan maksud harta yang paling seronok, sikit tapi halal. Banyak halal. Itu maksud kata Umar yang paling membahagiakan. Harta ini membahagiakan. Tetapi yang lebih seronok ialah yang ada kawalan. Qana'atu, berkecukupan. Dengan maksud kehalalannya. Kebaikan. Tengok tuan-tuan. Umar beri satu tafsiran yang cukup ringkas pada tentang soal harta yang paling seronok. Bukan soal banyak, sikit, tapi kehalalannya. Ataupun sumbernya. Ini yang kita kena pegang. Batulah dalam bab harta benda ni, satu bacaan hadis yang kita patut amalkan, doa sebenarnya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ini hadis pada Nabi SAW. Nabi ajar kita dalam bab harta benda ini, bacalah doa ini. Dalam usaha pendapatan kita, usaha pekerjaan kita, pencarian harta ini, Nabi ajar kita panduan tuan-tuan. Dirakam dalam hadis yang sahih. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ini soal memohon Allah pelihara kita dalam soal pendapatan, pencarian, usaha untuk dapat harta ni.
Ada doa. Kita minta Allah yang kontrol kita. Sebab hati kita biar benar-benar bersih, usaha kita biar betul. Siapa yang kontrol? Allah. Kita minta dengan dia. Banyak ke sikit. Ini satu doa yang kita jangan tinggal. Siapa yang dah hafal doa ini, terbaik. Yang belum, cuba dapatkan doa ini. Saya sekarang bercakap dalam live habis saya lah. Cik Mansur dia buat rakaman. Tapi siapa yang dapat doa ini, cek balik. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. 6 patah ya. Dalam bab harta ni, kita minta Allah cukupkan kita dengan sumber yang halal, rezeki yang baik, sumber yang sempurna, yang Allah redha. Cukupkanlah. Allah makfini, cukupkan. Mungkin banyak, mungkin sikit, mungkin seluas langit bumi, tetapi dalam keadaan sempurna kehalalannya. Jangan masuk yang haram. Wa aghnini bifadlika amman siwak. Tolong kayakan aku dengan nikmat rahmatmu daripada semua yang lain. Kayakan aku. Maksudnya, kalau aku berharta, aku nak banyak. Tetapi dengan rahmatmu ya Allah. Ini tuan-tuan, satu bacaan yang kalau kita dapat amalkan dalam konteks apa saja kita duduk dalam masyarakat. Saya termasuk sama. Walaupun saya bukan usahawan yang dapat puluhan ribu sebulan, 100,000 sebulan. Tak ada lah. Tetapi, ialah bila kita ceramah ni, ada orang yang beri sumbangan. Itu kenyataan lah, saya kena sebut. Sebab itu kenyataan. Orang beri sumbangan sebanyak. Saya pun minta kehalalan. Rezeki yang saya dapat, orang sumbang itu, ya Allah, walaupun sikit sebanyak, halal. Tak ada unsur-unsur yang bersifat buruk, keji. Yang masuk 10% pun halal pada agama. Tak ada unsur menipu dusta. Apalagi kalau tuan-tuan yang terlibat dengan kerja-kerja yang bisnes contohnya. Sekali projek 5 juta. 2 projek 80 juta contohnya. 100 juta. Sekali projek 100 bilion contohnya. Kita lagi nak jaga. Sebab kita punya dengan manusia. Benar kiri kanan kita. Tak kena langkah kita, kita akan terkeluar pada batas agama. Ini paling takut. Sebab kita merayu kepada Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Baca doa ini tuan-tuan. Kalau kita anggap ini satu rintihan munajat pada Allah dalam soal harta benda yang ikhlas, yang baik, jangan bimbang. Dalam apa situasi ada bimbingan pada Allah. Kekentalan iman tu ada. Tertolak benda yang buruk, yang masuk yang baik-baik. Dengan izin Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau doa tak ada, syaitan masuk. Bila syaitan masuk, rosak kita. Sebab syaitan tak pernah membawa kebaikan, tapi memperdayakan ada. Yang dah buruk, makin buruk. Yang dah elok, jadi buruk. Itu syaitan. Jadi ini di antara kata Umar, seulang balik, Umar sebut, tak ada suatu harta benda yang lebih besar, yang dinikmati melainkan ada sifat al-qanaah. Baik. Kata Umar lagi, وَرَأَيْتُ جَمِيعَ الْبِرِّ فَلَمْ أَرَ أَفْضَلْ مِنَ النَّصِيحَةِ. Aku dapati banyak kebaikan dalam banyak kebaikan. Kebaikan kalau kira banyak dalam hidup. Tu macam-macam. Tapi kata Umar, aku tak lihat satu kebaikan yang paling utama. Tengok tuan-tuan. Kata Umar, aku tak melihat ada satu kebaikan yang paling utama sekali. Apa dia? Memberi nasihat dan terima nasihat. Subhanallahil azim. Wa ra'aitu jami'al birri falam ara afdal minan nasihati. Aku tengok dalam hidup banyak benda baik. Mungkin bab harta, bab makan minum, keluarga baik. Banyak. Tolong orang baik. Ke masjid baik, bagus. Tetapi, kata Umar ni, tapi aku nampak satu benda paling baik sekali, ialah suka menasihati dengan nasihat. Tuan-tuan, kita tak fikir tu. Tapi, itu satu kenyataan. Sebab nasihat, menasihati ini satu benda yang paling baik. Sebab tegur, menegur, mengajak, membimbing, memang satu kebaikan yang memang termulia. Sebab kita manusia macam tu. Kalau kita ada kesalahan, orang boleh selamat kita, satu rezeki itu. Kita dah buat silap, tenggelam dalam perkara tak elok, ada orang selamat kita. Nasihat, bimbing, doa pada kita. Satu kebaikan besar tuan-tuan. Selamat kita. Kita manusia ada kelemahan. Atau kita bagi nasihat orang. Kita nak selamatkan orang lain. Beri nasihat, beri bimbingan,
beri motivasi, itu benda paling utama. Sebab dalam beragama, antara warna utama ialah kita hidup dalam suasana membimbingi. Ad-dinun nasihatu. Agama nasihat, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, terasa tak terasa, saya kata kita boleh rasai. Sekarang, di pentas subuh kita sekarang ini, apa nilai kita sekarang? Nilai kita sekarang ialah bimbing membimbingi. Yang bercakap dibimbing oleh apa yang dicakapkan. Saya bercakap, ada bimbingan nasnya, Al-Qurannya, tafsiran daripada kitab. Yang mendengar tuan-tuan sekarang, dibimbing oleh saya. Tuan-tuan dengar, ini kaedah dalam hidup, ini cara beramal. Contohnya, mungkin saya ada kelupaan diri. Tapi bila saya baca kitab bersyarahan, hati saya akan berkata, Allah, aku ni banyak dosa. Ni kitab kata, bila dosa banyak, kena taubat. Lain. Insaf saya. Tuan-tuan yang dengar pada pagi ni, saya tak kata tuan-tuan ada masalah, tapi mungkin kita ada masalah hidup kita. Ada kepincangan hidup. Ada satu benda tak betul. Dengar bimbingan ilmu disampaikan, hal hukum hakam, hal akhlak. Hati tuan berdetik, Allahu Akbar. Allah tegur aku melalui ceramah ustaz pada pagi ini. Allah tegur aku melalui ceramah ustaz pada pagi ini. Ustaz beri satu penjelasan, betul-betul kena atas batang tubuh aku. Aku ada kesilapan. Alhamdulillah. Masa tu juga kita mungkin menangis. Tak menangis secara fizikal pun, hati menangis. Misalnya dekat tiang masjid, Allah, ya Allah, aku dengar ceramah pagi ni ada benda yang masuk hati kita. Bimbingan tu menyebabkan kita mungkin berubah. Kita tinggal sesuatu yang tidak elok, berubah kebaikan. Tuan-tuan, agama macam tu. Betul, orang yang tak nak dibimbing, tak nak disati, orang ini sombong. Itu saja. Sombong. Jadi kata Umar radhiyallahu anhu, dalam urusan kebaikan, banyak kebaikan dalam hidup, tapi aku paling melihat kebaikan paling utama adalah nasihat. Beri nasihat dan dengar nasihat. Kemudian kata Umar radhiyallahu anhu, ini satu benda pelik kata Umar. Dia bawa benda pelik dan betul pelik sungguh. Dia kata apa? Wa ra'aitu jami'al at'imati falam ara ta'aman alaz min as-sabri. Ini saya pun termenung ni, saya baca lama dah kitab ni. Terjemah tafsir lama dah, tapi lepas sampai hari ni saya termenung. Sebab Umar kata apa? Aku melihat banyak makanan. Wa ra'aitu jami'al at'imati, aku nampak dalam hidup banyak makanan. At'imah makan, tu'am. At-tu'am makanan. Banyak makanan. Tetapi makanan paling lazat, itu dia tuan-tuan. Falam ara tu'aman alaz, tapi aku tak nampak kecuali makanan paling lazat. Apa agaknya? Nasi mandi, kabsh, laham, dajaj. Agak-agaknya lah. Nasi biryani, Johor, Batu Pahat. Memang lazat tu. Itu makanan sungguh lah tu. Tapi Omar bukan nisbah kepada soal kambing bakar. Bukan dia tu'am ini dalam maksud itu. Tak. Makanan Omar ialah makanan jiwa dan hati. Maka kata dia, sebenarnya banyak makanan ada depan aku, tapi makanan paling lazat ialah sabar. La ilaha illallah. Falam ara ta'aman alaz minas sabri. Aku tak nampak makanan yang paling lazat. Alaz ini lazat. Paling sedap. Minas sabri. Namanya makan itu ialah sabar. Ini yang saya tak faham ni. Bukan tak faham pun. Payah nak faham. Omar sebut makanan yang paling lazat ialah sabar. Tuan-tuan sekalian, boleh faham tak ni? Sabar tu makanan, kata Umar. Wallahu a'lam lah tuan-tuan. Tak rasa kita. Tapi sebenarnya kalau kita renung, memang sabar makanan yang cukup padu kepada hidup kita. Makanan hati, makanan jiwa, makanan akhlak, makanan hidup memang sabar. Dia sabar ni neraca yang utama. Makanan kita yang paling utama. Kerana bersabar, kita mungkin tenang, bahagia. Orang cerca-cela pun kita tak ada masalah. Nak jawab balik, sabar. Orang petenah kita macam-macam petenah, kata contohnya kerana kita ni ada kawan-kawan tak suka. Ada urusan perniagaan,
urusan politik macam-macam lah, musuh kiri kanan. Kita sabar. Tak ada kita nak lawan balik, cakap balik, nak hujah balik, nak buat benda-benda yang palsu dusta, tak ada. Sabar. Ada something kita dengan keluarga, berbalah bertengkar sampai tahap berpecah kasih, kita sabar, tak nak berpecah lagi. Doa kepada Allah ada. Ya Allah, kenapa aku dikata macam ni? Ya Allah, tolonglah. Jangan adik aku ni adik yang bertakwa. Aku berbalah ni. Tapi sabar dia. Minta Allah rezeki adiknya kebaikan. Malam siang menangis dia. Minta adiknya yang berkasa itu supaya lembut hatinya. Sabar. Contoh macam itulah. Kata Umar, ini adalah makanan yang paling lazat sekali. Tuan-tuan sekalian, wallahu alam lah. Tetapi kalau saya dan tuan renung sungguh-sungguh, nampak betul sabar ini makanan paling lazat sekali. Kalau sabar, kita hindar daripada permusuhan, perbalahan. Dengan sabar kita dapat kawan. Dengan sabar kita boleh kemenangan. Allah uji manusia dengan macam-macam ujian. Kesabaran Allah ditijahkan kejayaan kemenangan. Boleh jadi. Dalam usaha perniagaan, jatuh, bangun, terduduk dah, tersungkur, tersembam. Tapi sabar dia dengan kekuatan iman, dengan Allah tak putus, satu hari berjaya balik. Membina balik empayar perniagaan, kekayaan. Contohnya, tuan-tuan, ada orang Allah uji dengan macam-macam ujian. Di penghujungnya, Allah rezekikan kejayaan tertentu. Urusan harta, urusan pangkat. Orang pernah hukum dia dalam keadaan jatuh lembik dia dalam urusan jawatan, contohnya. Kawan sepejabat semua benci, dendam. Tak boleh naik pangkat. Tiba-tiba, satu hari, Allah rezeki pangkat dia dapat secara cash. Tak tahu daripada mana. Diangkat mungkin sebagai bos. Dulu orang benci. Faktornya mungkin, kita kata kepada mudah, kesabaran. Samalah kita. Urusan perniagaan ke, urusan ilmu sekalipun. Bukan tuan-tuan. Kata Umar ini, banyak makan aku nampak depan mata aku, tapi makanan yang paling lazat ialah sabar. Wallahu alam. Mudah-mudahan saya kira hujah ini kita renung bersama. Saya tak mampu nak tersebut lebih lah tuan-tuan. Sekadar itu yang saya dapat nampak, tapi saya tetap yakin Abu Umar tersebut benar. Abu Umar benar. Sebab sabar pakaian orang beriman. Innama sabirin, Allah akan beri balasan orang sabar dengan balasan yang cukup besar. Dalam sejarah peradaban manusia, Quran banyak cerita kesabaran. Nabi Yusuf alaihissalam diuji daripada kecil sampai dewasa oleh keluarga, adik-beradik, abangnya. Tapi akhirnya kesabaran dia dibalas dengan kehebatan. Nabi memimpin negara sebagai orang besar negara Mesir. Akhirnya kesabaran itu menjadi asas dia diterima oleh Allah dengan kejayaan. Sebagai contoh Nabi Yusuf lah dalam ceritanya. Kita baca. Di mana kuat Yusuf? Sabar. Abangnya benci, dendam, humban ke dalam telaga buta. Pada mati dah. Berpisah kasih dengan keluarga yang jauh. Tak pernah berjumpa. Tapi Allah angkat Nabi Yusuf. Di mana kuncinya? Kesabaran. Itulah kita pada hari ini. Bila kita ada kesabaran yang besar, itulah makanan kita. InsyaAllah rezeki Allah buka. Rezeki Allah tidak akan sempitkan dalam urusan apa. Kalau tuan-tuan orang meniaga, jatuh, bangun, duduk, tapi dengan Allah tak putus hubungan. Air mata tumpah tak pernah berhenti. Zikir tak pernah putus. InsyaAllah satu masa, itulah pakaian kita. Amin Rabbal Alamin. Itulah yang berbaki, tuan-tuan faham je lah. Saya pun tak mampu nak sebut. Wallahu alam pada pagi ini. Mengambil saran tadi, mudah-mudahan adalah kebaikannya. Dan saya kira itulah sekadar apa yang disampaikan renungan bersama di awal pagi yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan sampai mesej ilmu kepada kita semua. Dan Allah sentiasa berikan kita rezeki yang baik, iman makin bertambah, hati makin mulia, amal makin konsisten, akhlak kita makin terpuji, hidup kita dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sentiasa berikan kita hidayah yang berpanjangan. Dan balik pada ayat tadilah, al-lail tadi, ingat kepada Allah Azza wa Jalla, kerana kita nak Allah wala saufa yarda. Allah rada dengan kita atas apapun urusan kita dalam hidup ini. Amin Rabbal Alamin. Aqul qawli hadha, astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridha'aka wal jannah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon kami kepadamu syurga dan redha-Mu. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah. Hiasilah kami dengan keafiatan dan keselamatan. Allahumma rabbana taqabbal minna. Terimalah kami ya Allah, innaka sami'ud du'a. Engkaulah Tuhan kami yang amat mendengar bicara kami, yang amat mendengar rentihan kami, yang mendengar doa-doa kami kepadamu ya Allah. Allahumma alif baina qulubina. Ya Allah, satukan hati-hati kami dalam kebaikan demi kebaikan, dalam rahmat demi kerahmatan. Allahumma ahina bil iman. Hidupkan kami dalam iman. Wa amitna bil iman. Dan matikan kami dalam keimanan. Rabbana zalamna anfusana. Ya Tuhan kami telah banyak menzalimi di diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana. Jika engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, wa tarhamna, dan merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, pastilah kami akan tergolong golongan yang rugi serugi-ruginya. Allah maghfir lana dzunubana. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, wali walidina, dosa ibu ayah kami, kama rabbauna sighara, bagaimana mereka didik kami dari kecil hingga dewasanya kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Tuhan kami, berilah kepada kami dunia yang bahagia, membahagiakan kami. Wa fil akhirati hasanah, akhirat yang bahagia, membahagiakan kami. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari azab api neraka yang membakar-bakar, yang menakutkan kami, menggerunkan kami, menyusahkan kami, mengecewakan kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.